Menurut ajaran agama Kristian, terutamanya Kristian Katolik, Jesus adalah merupakan Tuhan. Salah satu Tuhan daripada Trinity. Tuhan the Father, Tuhan Rohul Kudus, dan Tuhan Anak Tuhan Jesus. Tuhan the Father, Tuhan the Son, Tuhan the Holy Ghost. Dan ketiga-tiga mereka ini adalah Tuhan. Tetapi mereka bukan tiga Tuhan, mereka satu Tuhan. Satu akidah yang sukar untuk kita faham, tetapi itulah akidah yang dipegang oleh majoriti penganut agama Kristian. The Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but they are not three God, they are one God. Apa yang saya nak tekankan ialah kebanyakan penganut agama Kristian meyakini bahawa Jesus adalah Tuhan. Namun demikian, sekiranya kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Bible, banyak ayat-ayat dalam Bible yang menegaskan bahawa Jesus adalah manusia dan bukan Tuhan. Kita perhatikan apa yang saya letakkan tajuk di sini, penjelasan daripada Bible bahawa Jesus bukan Tuhan. Saya bawa kepada anda semua beberapa ayat daripada Bible yang menunjukkan kedudukan Jesus yang lebih rendah daripada kedudukan the Father. Bukan seperti mana yang disebutkan dalam akidah Kristian that the Son is equal to the Father. Tuhan, anak Tuhan yang Jesus sama taraf dengan Tuhan the Father. Sebaliknya, apa yang dijelaskan dalam Bible berjauh bercanggah. Kita perhatikan ayat yang pertama. Dalam John chapter yang ke-5, ayat yang ke-30, menjelaskan bahawa kuasa Allah adalah lebih tinggi. Kuasa Allah adalah lebih tinggi, ataupun kuasa the Father adalah lebih tinggi. Seperti mana yang dijelaskan oleh Jesus sendiri, bahawa dia tidak boleh membuat sesuatu melainkan dengan keizinan the Father. I cannot do anything on my own authority. I judge only as God tells me. So my judgment is right, because I'm not trying to do what I want, but only what who sent me wants. Aku tidak boleh melakukan sesuatu ikut kehendak aku sendiri. Aku hanya membuat satu judgment, keputusan mengikut apa yang Tuhan inginkan aku lakukan. So my judgment is right. Oleh itu, ketentuan yang aku berikan, judgment yang aku berikan adalah sentiasa benar. Kerana aku bukan melakukannya mengikut apa yang aku inginkan. Sebaliknya, aku melakukan, perhatikan kat sini. Ya, perhatikan kat sini. But only what He who sent me wants. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang mengutuskan aku. Daripada ayat ini cukup jelas menyatakan bahawa kedudukan Tuhan lebih tinggi daripada kedudukan Jesus. Sehingga kan Jesus tidak dapat melakukan sesuatu ikut kehendak hatinya, melainkan apa yang diperintahkan oleh God the Father. Bukankah ayat ni cukup jelas daripada Bible bahawa menyatakan bahawa God is the Father is always superior to compared to Jesus. Tuhan the Father sentiasa lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan Jesus. Hatta dalam membuat satu keputusan, Jesus hanya membuat satu keputusan ikut kehendak the Father. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Bible terlampau banyak ayat yang menegaskan bahawa Tuhan Maha Esa. Kita perhatikan dalam Old Testament, dalam Deuteronomy chapter yang keempat ayat 39. Ya, chapter yang keempat ayat 39 menjelaskan bahawa
Tuhan adalah Maha Esa, satu saja, tidak ada Tuhan yang lain. So remember today and never forget, the Lord is God in heaven and on earth. There is no other God. Obey all His law that I have given you today. Dan ingatlah wahai Israel hari ini, dan jangan kamu lupa, Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di langit dan Tuhan yang ada di bumi. Dan tidak ada Tuhan selain Dia. Tiada Tuhan selain Dia. Obey all His laws that I have given you today. Taatilah segala perintah Tuhan yang telah aku sampaikan pada kamu semua. Ini adalah kenyataan Nabi Musa AS kepada Bani Israel, agar tunduk hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Daripada ayat ini cukup jelas bahawa Bible menegaskan Tuhan Maha Esa. Kalau Tuhan ni hanya satu, maka Jesus bukanlah Tuhan. Okay. Yang ketiga, Jesus sendiri mengakui bahawa Dia bukan Tuhan dan menjelaskan Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa. Which commandment is the most important of all? Jesus replied, the most important one is this. Listen, Israel, the Lord our God is the only Lord. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ayat ni secara jelas menyatakan bahawa apabila Jesus ditanya oleh orang ramai tentang ajaran yang paling penting beliau bawa, lalu beliau menjawab, the most important of all, ajaran yang paling penting yang aku bawa, ajaran paling penting yang aku bawa, ya, listen, O Israel, dengarlah wahai Israel. The Lord our God is the only Lord. Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Tuhan kita. Berarti Jesus menjelaskan bahawa Tuhan manusia dan Tuhan Jesus sendiri. Bila Jesus mengatakan our God, our Lord, the Lord our God, Tuhan kita, berarti Jesus mengakui the Father adalah Tuhan kepada Jesus. Dan ini secara direct menjelaskan bahawa Jesus bukanlah Tuhan. Jesus bukanlah Tuhan. Bukankah ini dalil yang cukup jelas? Penafian sendiri daripada Jesus bahawa beliau adalah Tuhan. Sebab itulah Jesus perintahkan orang ramai mentaati the only one Lord, the only one God dengan sepenuh. Love your Lord with all your heart. Kasihilah, cintailah Tuhan kamu dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh jiwa kamu, dengan sepenuh minda kamu, dan dengan sepenuh kekuatan kamu. Okay. Yang keempat, pengikut Jesus memanggil Jesus sebagai Rabai. Dalam bahasa Greek digunakan perkataan Rabai dan diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai teacher. Rabai adalah asalnya daripada dalam bahasa Hebrew dipanggil Rabai, dalam bahasa Greek dipanggil Didaskalos dan diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai teacher. Kenapa Jesus dipanggil teacher? Kerana Jesus adalah Rasul yang merupakan guru kepada anak muridnya. Sebab itulah pengikut-pengikut Jesus memanggil baginda sebagai Rabbi, bukan sebagai Tuan atau Tuhan. Ya? Pengikut Jesus memanggil Jesus sebagai Rabbi ataupun guru. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Ini dalam Matthew chapter yang ke-22 ayat 36 hingga 37. Wahai guru, apakah peraturan yang paling penting ataupun perundangan yang paling penting, perintah yang paling penting dalam misi yang kamu buat ini? So Jesus nak jelaskan pada orang ramai. Jesus reply, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Cintailah Tuhan kamu dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh jiwa kamu, dengan sepenuh minda kamu. Kalau kita perhatikan, ayat ini selari dengan apa yang disebutkan dalam Mark chapter 12 ayat yang ke-28 tadi. Mark chapter 12 ayat ke-28. Sama dengan apa yang disebutkan oleh Matthew chapter yang ke-22 ayat yang
ke-36, di mana Jesus menjelaskan bahawa cintailah Tuhan kamu dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh jiwa kamu, dengan sepenuh kekuatan kamu, dengan sepenuh minda kamu. Cuma the key point, apa yang nak disampaikan di sini, pengikut Jesus tidak memanggil Jesus sebagai God, Theos, ataupun Tuhan. Sebaliknya, memanggil Jesus sebagai didaskalos dalam bahasa Greek, dalam bahasa Hebrew, Rabbi, dan dalam bahasa Inggeris manggil teacher. Kesemua dalil-dalil ini menunjukkan bahawa Jesus adalah seorang manusia, bukan Tuhan. Dan apa yang diyakini oleh orang Kristian, Jesus sebagai Tuhan, bercanggah dengan kenyataan-kenyataan dalam Bible tersebut. Oleh itu, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran, ayat 3, ayat 64, Al-Quran menyuruh kepada ahli kitab untuk kita kembali kepada akidah yang sama yang diajar oleh para anbiya mereka. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wahai ahli kitab, katakanlah wahai Rasulullah, wahai ahli kitab, jom kita kembali kepada kalimah yang sama yang diajarkan oleh para anbiya yang Allah utuskan pada kamu, iaitu alla na'budu illallah. Janganlah kita menyembah selain Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan janganlah melakukan syirik kepada Allah dengan mengadakan tuhan-tuhan yang lain, dengan mendakwa akidah Trinity, dengan mendakwa Jesus sebagai Tuhan. Bukankah kesemua dalil-dalil pada Bible ini selari dengan ayat Quran? Dan bukankah kesemua dalil-dalil pada Bible ini menjelaskan kepada kita bahawa Tuhan ini Maha Esa dan Jesus adalah manusia dan bukan Tuhan, seperti mana yang diyakini oleh penganut agama Kristian?